Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pada unit 4, fi'il, iaitu kata kerja atau perbuatan, verb. Uh, dah ada semua? Belum? Assalamualaikum. Salam. Ada? Ada Ada Ustaz. Ustaz, ada. Ya. Jadi saya boleh Tak sambung. beranjak ni Ustaz, dia glue dekat depan komputer. Ah, Belum beranjak lagi. Okey. Ah, Ustaz, haraf jadi dah fi'il, selesai ya, Ustaz. Haraf dah selesai. agak selesai dah. Dia Okey. selesai kat situ lah. Nanti kita sambung lagi. Lain topik pula. Nanti belajar Nahu, baru lagi berapa haraf lagi berperanan. Okey. Okey. Right. Okey. Sama juga fi'il dengan isim, dia akan berpuncanya daripada 3 huruf. Selalu kalau kita tengok kamus Arab, kalau nak cari perkataan, kita kena rujuk kepada bentuk fi'il madhi ataupun fi'il dipanggil perfect tense. Fi'il yang masa lalu untuk huwa, untuk dia. Jadi kita nak cari dalam kamus, cari fa'ala. Kalau kita guna isim, macam kalau kita guna maf'ulun ke fa'ilun ke, masuk isim fa'il ke isim maf'ul, tak jumpa. Kita kena cari guna fi'il madhi. Fa'ala, kita cari dalam tu fa'ilam, baru dia akan pecah pada dia punya syaraf dia. Semua perkataan yang berkaitan dengan 3 huruf tu akan ditunjukkan dalam kamus. Okey? Seperti dengan daraba. Jadi dia fi'il ni, fi'il madhi asalnya akan 3 huruf, dan semua huruf itu kebanyakan je, bukan semua, kebanyakan dia akan dengan fathah. Tapi huruf terakhirnya akan fathah asal. Huruf terakhir fathah. Huruf pertama biasanya fathah, cuma huruf kedua aja kadang-kadang jadi kasrah. Kalau macam kita ada fa'ala, daraba, nasara, tu senang ada. Jadi kita ada fa'ilun, fa'ilah, dia panggil sami'ah, fa'ilah sami'ah, hasibah. Itu bentuk verb yang lain, yang dia ada 6 bentuk, tapi yang paling banyak bentuk dia adalah fathah, fathah, fathah. Daraba, fa'ala, jalasa, nasara, ini paling banyak lah. Yang bentuk tu kadang-kadang kita jumpa. Okey, right? Jadi kita tengok seperti ini, kita untuk fi'il, dia ada 3 bentuk juga. Seperti macam isim, dia ada, kita panggil fi'il madhi ataupun perfect tense. Maksud telah sempurna, perbuatan yang telah sempurna dilakukan. Daraba, telah pukul. Lepas tu ada, dia panggil imperfect tense dalam bahasa Inggeris, atau imperfect tense, bukan continuous, imperfect. Maksudnya sedang atau akan berlaku. Dia kita panggil yadribu, sedang memukul atau akan memukul. Ini dipanggil imperfect tense. Sedang atau akan berlaku. Dan kita ada bentuk terakhir ialah bentuk command, bentuk perintah. Idrib, pukullah. Jadi kalau terjemahan penuh dia seorang lelaki telah pukul. Daraba. Kalau yadribu, dia seorang lelaki sedang atau akan memukul. Idrib, perintah pada orang depan kita. Pukullah. Engkau lelaki pukullah. Kita rujuk pada seorang lelaki, kita idrib. Okay, itu bentuk 3 bentuk fi'il yang kita perlu pelajari. Ini untuk singular, kita kena, dan untuk maskulin. Kita kena kenal juga untuk plural, untuk dual, dan untuk feminine juga nanti. Itu beza, itu panggil syaraf lah. Kita pecahan-pecahan dia. Yang kita tunjukkan ni semua untuk maskulin, singular. Okey. Baik. Jadi kita ada madhi. Madhi maksudnya telah berlaku. Madhi. Telah berlaku. Dan kita ada mudhari'. Mudhari' maksudnya
sedang atau akan berlaku, tapi dari segi istilahnya maksudnya yang menyerupai. Sebab apa? Fi'il mudhari' ni dia menyerupai isim. Dari segi apa dia menyerupai isim? Baris huruf terakhirnya boleh berubah. Ada sama ada A dengan U dengan sukun. A, U atau sukun. Baris huruf terakhirnya itu fi'il mudhari'. Untuk yang singular lah. Lepas tu amar, perintah. Jadi kalau tengok madhi, bagaimana keadaan madhi dalam Al-Quran? Kalau dia singular, dia rujuk pada singular. Nanti kalau plural dia tahu nak kenal atau dual. Kita ambil focal point ataupun punca dia, iaitu singular. Jadi fa'ala, maksud dia ada fathah aja. Kena dengan fathah. A. Itu fa'ala. Itu singular. Tapi kalau mudhari' dia dhammah. Masuk huruf terakhirnya dhammah. Asalnya. Macam sama juga dengan isim. Darbun. Kan? Qaulun. Okay, nasrun. Itu. Tapi itu ada dhammataini. Cuma fi'il mudhari' hanya dhammah. Tak ada dhammatani. Dhammatani atau fathatani atau kasratani, tanwin tu hanya untuk isim. Bila fi'il mudhari' asalnya dengan dhamma di belakangnya. Yaf'alu. Dan amar, perintah, boleh kenal dengan sukun di belakangnya. If'al, ijlis, unsur. Itu semua perintah. If'al, kau buatlah. Ijlis, duduklah. Engkau lelaki, duduklah. Unsur, tolonglah. Okey? Jadi itu. Jadi kita ingat untuk madhi, fathah, khususnya huruf terakhir dia, tapi dia selalu madhi dia lah. A. Lepas tu mudhari' ada dhamma di hujung. Depannya kita ada 4 huruf, nanti kita akan lihat. Boleh berubah. Alif, hamzah, nun, ya atau ta. Anita atau ataina. Terpulang malaksul mana, dia punya depan tu dia boleh tukar. Kenapa tukar ni kita akan tengok. Lepas tu amar dengan sukun. Ada soalan? Ustaz, kalau yang fi'il amar tu, dia boleh jadi af'al ataupun dia sentiasa di bawah? Dia U atau I. U dengan I saja. Ini untuk 3 huruf kan Ustaz? Kalau huruf ketiga, huruf kedua dia dhamma, dia akan U. Unsur kan. Uktub kan. Ya. Ataupun ijlis ataupun dia tak ada A. Okey? Baik, ada soalan lain? Ini untuk fi'il 3 huruf kan Ustaz? Ya ada. Kita ambil 3 huruf dulu. Sebab tadi siapa tertanya tu af'al tu itu untuk 4 huruf tambahan hamzah kan? Yang mana? Tadi ada yang bertanya tadi af'al kan? Jadi dia tanya af'al. Af'al itu ialah verb apa tu yang 4 huruf. Baik. Ha. Tu rubai itu Arba'i ya betul. kita ambil yang 3 huruf dulu. Ini 3 huruf kan? Banyak. Okey. 90% dalam Quran 3 huruf. Betul. Lebih 90%. Ya. Yang special cases tu kita akan belajar kemudian. Okey. Okey, kalau nak belajar semua sekaligus kita susah sangat bahasa Arab ni. Ya betul. Ni dia kan. Dia fokus pada yang 3 huruf dulu. Maknanya Ustaz, Ya. af'al ni dia fa'ala 3 huruf kan? Alif, hamzah ni tambah ke? Abdah tambah. Tambah. Untuk apa, amaran lah. Tak aman. Bukan. Ya, Abdah tambah. Dia ada kebanyakannya tambah, dia tak tambah. Nanti kita tengok macam mana kita bentuk fi'il amar. Kita bentuk, kita belajar nanti. Okey? Ya betul. Right? Ini yang penting yang saya ingat, fathah belakang dia, dhamma kan, dengan sukun. Mati ya. Tu. Madhi, fathah, mudhari', dhamma, amar, sukun. Okey? Itu basic nak kenal. Okey? Kita teruskan ya. Okey, kita tengok ni. Kita ada fi'il amar, fi'il mudhari', fi'il madhi.
Okey, kita tengok fi'il madhi macam mana. Ni untuk atas singular, bawah untuk dual, tengah dual, bawah sekali untuk plural. Singular, dual, plural. Jadi kalau singular, dia daraba, dia seorang lelaki telah pukul. Okey. Kalau dual tambah alif saja. Sama macam dalam fi'il isim kan? Tambah alif kan? Tapi tak alif nun lah. Kalau isim tambah alif nun kan? Daraba ini kitabani. Okey. Tapi ini daraba tambah alif. Jadi dua orang lelaki telah pukul. Okey. Darabu ditambah waw alif. Dengan dhammah lah. Darabu. Tak boleh tak darabau. Misal nak sebut kan? Kalau darabau ada tukar ba jadi dhammah. Darabu dia ada waw alif, dia ada waw masuk plural. Okey. Jadi seorang lelaki telah pukul, dua orang lelaki telah pukul, mereka telah pukul. Yang paling banyak berlaku dalam Quran yang singular dengan yang plural. Plural paling banyak lah. Bentuk fi'il madhi dalam plural. Sama juga dalam fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' sama juga 3 huruf tadi, tapi dia tambah ya di depan. Dia boleh tukar. Warna merah ni boleh tukar pasal hamzah untuk aku, nun untuk kami, ta untuk kau, ya untuk dia. Orang kedua, pertama, kedua dan ketiga lah. Jadi ini orang ketiga. Ya ribu, dia seorang lelaki sedang atau akan pukul. Dia ya ribu dengan dhammah. Tapi ra dia ambil kasrah lah. Ya ribu. Kalau dua orang, ya ribani. Ada macam isim kan ni? Macam isim kan? Alif nun tambah. Itu fi'il mudhari' dipanggil yang menyerupai isim. Yadribani. Dan plural yadribuna. Apa macam isim kan? Muslimuna. Dia ada waw nun. Cuma nanti perubahan dia berbeza sikit lah. Berbanding dengan isim. Dia fi'il yadribuna. Mereka lelaki sedang atau akan pukul. Jadi ini plural. Plural ada waw. Plural ada waw. Bila waw ada di belakang tu plural lah. Okey. 99.99%. Ada yang khusus lain memang huruf kedua dia memang waw lah. Tu lain sikit. Itu perolahan lain sikit. Itu ni pada umum 99.9%. Okey. Baik. Terus amal idrik dia tambah hamzah di belakang. Dia tak ada baris ni, dia boleh sama ada depan atau kalau kat Quran dia tak ada baris. Dia ada hamzah wasal je kat situ. Dan hamzah wasal. Dia boleh tukar jadi idrib atau boleh sambung tu. Tapi kalau kita tengok huruf kedua, dia ikut tajwid lah, ikut tajwid. Ikut tajwid. Kalau ra ni baris dhammah jadi huruf kan. Jadi ini biasanya hamzah ni mabil kasrah. Idrib dan ba tu ambil sukun. Idriba tambah alif dan idribu. Jadi yang ni engkau pukullah. Ini engkau berdua pukullah lelaki. Idribu kamu lelaki semua ni pukullah. Idribu. Okey, jadi itu. Jadi kalau ada waw di belakang sama ada isim atau fi'il itu plural. Dia alif nun ni kadang boleh hilang, boleh hazaf. Yang waw ni mesti ada itu. Okay. Kalau dual tu ada alif lah belakang dia tu. Itu tu. Tapi jaranglah berlaku dalam Quran. Ada tapi tak sekerap plural dan juga singular. Ada soalan? Ada satu soalan Ustaz tentang tajwid yang fi'il amal ni. Kalau kita yang tajwid tu kita tengok kalau dia permulaan ayat, dia tengok huruf yang ketiga baris dia Ustaz. Dia tengok huruf kedua dan kalau dalam tajuk orang ajar huruf ketiga kan sebab dia ada hamzah. Dan kalau kita belajar nahwu kita tengok huruf kedua tu yang tengah tu. Kan? Yalah ra tu kan. Contoh kalau ra tu baris bawah, maknanya kalau di permulaan ayat id lah. Ya, Tapi betul. kalau dalam Quran kadang-kadang kita ada nampak dia baris depan ataupun baris atas. Huruf yang ketiga tu. Betul. Kalau baris atas kita ikut macam contoh adrib lah kalau ra kat atas. Ra. Dia bukan ri. Macam tu kan Ustaz? Dia
Ra fathah tak ada biasanya. Dia ra dhammah. Oh. Domah. Kalau domah, ikut domah lah. Urut lah. Ah, Itu tajwid. Itu tajwid. tajwid. Okey? Ada soalan Okey. lain? Ya, Ustaz. Tak ada, kita sambung. Right. Sekarang kita tengok ni yang fi'il mudhari'. Fi'il madhi, maaf. Tadi kita belajar untuk lelaki saja kan? Ni kita masuk lelaki dan wanita Perempuan. feminin. Feminine. Kita dual dan plural. Jadi kita tengok kita di atas, kita ganti nama pertama, maksudnya saya atau kami kan, orang yang berkata lah. Orang yang berkata. Ganti nama orang kedua yang kita bercakap dengan dia di depan kita. Dan ganti nama yang ketiga, orang yang tak ada. Kita cerita pasal dia, orang ketiga. Tapi dalam Al-Quran banyak ada cerita orang yang ketiga. Waktu cerita kan, cerita-cerita dalam Al-Quran ni banyak kisah-kisah. 60% pada Al-Quran ni kisah Allah ceritakan. Orang ketiga. Bila ada dialog, betul orang pertama dan orang kedua lah. Dia dialog. Dialog tu masuk, ya, kan dialog lah. Dialog. Okay. Right. Jadi kita ada singular, dual, plural. Mufrad, musanna, jamak. Kita tengok pada orang ketiga dulu. Tadi, daraba, fa'ala kan. Ni kita ambil nun satra. Nasara. Sam juga fathah, fathah, fathah. Dan dah ulang tadi. Nasara tambah alif untuk dua. Mereka atau mereka dua orang lelaki telah menolong. Telah tolong. Ni dia telah tolong. Lelaki. Ni dia dua lelaki telah tolong. Mereka lelaki telah tolong. Nasaru. Tetap nampak fathah banyak kan? Lepas tu untuk feminin. Nasarat atau bagi sukun. Nasarat. Dia perempuan telah tolong. Tolong ke menolong Ustaz? Kat situ tulis menolong. Samalah, telah menolong. Telah menolong. Dia telah tolong atau telah menolong sama. Bukan dia ditolong, dia menolong. Menolong. Okey. Dia nasarat. Dia perempuan telah menolong. Nasarata, dua perempuan telah menolong. Ni jarang ada. Nasaratan jarang ada. Nasarna, dia pendek saja. Nasarna. Berbeza dengan di sini. Di kiri. Nasarna. Dia pendek. Nasarna. Mereka perempuan telah tolong. Ini untuk orang ketiga. Untuk orang kedua, lelaki, nasarta, anta. Nasarta, anta. Untuk dua orang, nasartuma. Untuk ramai, nasartum. Jadi, engkau telah tolong. Lelaki. Engkau berdua telah tolong. Kamu telah tolong. Nasartum. Kamu, kalian semua telah tolong. Okey. Dan anta, nasarta. Anti, nasarti. Engkau perempuan telah tolong. Nasartuma sama. Lelaki dan perempuan. Untuk dua. Nasartuma, nasartuma. Dan nasartunna. Engkau perempuan, kalian perempuan telah tolong. Ini pun jarang ada. Yang banyak yang orang ketiga. Jadi kalau kita ini kita tengok yang pertama pula. Nasartu. Baik lelaki perempuan, nasartu. Aku telah tolong. Nasarna untuk dua orang. Untuk ramai pun nasarna. Kami telah tolong. Kami telah tolong. Jadi fokus pada yang outline ni yang paling banyak berlaku. Kalau susah nak ingat pun, ingat yang nasara saja satu. Dia tahu tu. Dia telah tolong. Bila ada tambah belakang tu, sama ada dua ataupun ramai lah. Ada waw je, plural. Nasar tak. Engkau telah tolong. Kalau kita kenal lelaki, harus kita boleh kenal perempuan kan. Jadi kita kenal lelaki, nasar tak, nasar tu. Nasar tu, aku. Nasar tu aku, nasar ti engkau perempuan, nasar tak
engkau lelaki. Nasara dia lelaki. Jadi nasarna kami. Okey? Ustaz, kalau kita ni nasarta dengan nasarti, awak ke engkau lebih sesuai kita cakap? Kita sudah awak jadi kita Melayu lah, Melayu awak. Tapi dalam Arab ni, bahasa Arab ni, dengan Allah pun kau aku juga. Nak kata Quran kan? Orang Melayu ni lembut sikit. Allah berfirman, kan? Nabi bersabda. Tapi dalam Quran, semua qala je. Qala Allah, qala Rasulullah. Kan? Dia telah berkata. Itu istilah ajalah. Kalau nak engkau, kalau saya sendiri, kalau kita rapat dengan orang tu pakai aku engkau aja kan. Kemudian yang bawah tu nasartuma, kita guna anda ke? Kita jarang guna anda. Nasartuma. Dah berdua lah. Jadi awak lah. Awak berdua. Engkau berdua boleh juga. Boleh juga. Awak berdua. Kamu berdua boleh juga. Cuma Melayu ni kamu boleh singular, boleh plural. Padahal kalau kamu tu, kalau kita ambil pada kum, kahmim kan kum, antum kum. Itu plural tu kamu. Patutnya. Kamu dia yang saya faham tu daripada perkataan Arab. Kum tu, kamu. Patut kamu tu ramai. Tapi kalau kita cakap kamu dia jadi singular. Ada usage. Tapi itu pakar bahasa kena main peranan. Okey, ada soalan lain? Kalau tak ada, kita pergi tengok fi'il madhi dulu. Fi'il mudhari' pula. Kita belajar fi'il madhi dulu. Kita belajar fi'il madhi dulu, je senang. Okey, fi'il madhi. Kita tengok kepada... Boleh tak saya pakai saya punya ni? Rangkai ada ni. Ada tak keluar lah. Ada pen ke? Pen dia tak keluar. Kena pakai whiteboard. Tak boleh pakai ni. Tengok whiteboard. Whiteboard mungkin dia keluar terus. Dia keluar. Okey. Right. Okey, kita ambil kata 3 huruf. Doroba. 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 Jalasa. Ambil yang lain. Jalasa. Oh, yang lain. Okey, jalasa. Kita ambil jalasa, lelaki jalasa. Okay, jalasa. Okey, jalasa. Jadi kalau dual, Jalasa. jalasa. Ada. Okey. Kalau plural, jalasu. Kan? Tambah waw alif je. Kan? Jim, la, waw alif. Jadi, jim, jalasu. Wow ni, alif ni kalau tu dia punya baris bulat. Maksudnya dia tak ada pun tak apa, dia tak pakai kan kalau baca dalam tajwid dia tak dipakai. Tapi kena tulis. Sebab untuk bezakan nanti untuk dia tak bersambung dengan perkataan selepasnya kalau boleh sambung nanti. Wow memang tak boleh sambung kan. Jadi takut dia tutup jari. Kadang-kadang dia hilang. Fi'il madhi. Okey, itu untuk lelaki, kan? Untuk perempuan? Jalasat. Jalasat. Tak. Ada sedikit kurang. Jalasat. Jalasat dengan sukun. Dia perempuan telah duduk. Jalasat duduk kan? Lepas tu yang ni tambah alif je kan? Jalasata. Okey, jalasata. Yang bawah sekali? Jalasu. Ini. Apa dia? Jalasna. Jalasna.
Okey. Kalau untuk lelaki engkau Lelaki Ah, engkau. apa itu penyediaan? Dia tukar baris dia kan? Jalasta. Jalasta. Tak payah apa pun tak apa. Jalasta. Ni kat bawah 2 jalas. Jalastuma. Jalastuma. Oh, ma ada alif, maaf. Lupa. Dia dual ada alif. Kita buang ni. Dah. Jadi tulisan tadi. Ambil yang pendek. Okey. Sekejap Lam mim alif. Jalastuma. Nah, yang last dia jalastum, kan? Tambah tamim aja. Jalastum. Okey, lepas tu jalasti, jalastuma, jalastunna. Jalasti tu baris tukar. Kalau jalasat, jalasta, jalasti. Jalasta. Ini jalasti. Nah. Jalasti. Jalasti. Jalastuma sama. Ini sama jalastuma. Dan jalastuna. Jalastunna. Jalastunna. Jalastun. Tunna dia syaddah. Jalastunna. Ini tunna. Okey. Lepas tu kalau untuk anak jalastu. Jalastu. Buang aja ni kasrah ni. Jadi dhamma. Kan? Jalastu. Jalastu ke jalasna. Nahnu. Nun belakang ada alif jalasna lah. Jalasna. Nah, itu aja. Jadi tak perlu hafal semua pun. Yang penting kenal yang jalasa ni. Dia tak ada baris tak buat. Jalasa. Jalasa. Ini penting. Ingat ni saja dulu. Okey? Enggak ada soalan? Okey, ini untuk ingat aja. Okey, kita teruskan. Ustaz, Ya, ganti nama yang kedua dengan ketiga sama Jalasna. Tak. Tu jalasata untuk perempuan. Bukan, Yang mana perempuan dia tu? ganti nama pertama tadi. Orang Pertama. kedua dengan orang pertama ramai. Sama, betul. Sama Jalasna. Nahnu, kami. Dua-dua kami. Jalasna. Itu silap. Jalasna. Ini maksudnya untuk Kami. dua atau ramai, jalasna.
Kalau seorang jelas tu. Kalau seorang jelas tu. Okey? Ada soalan lain? Tak ada, kita sambung. Okey. Right. Ni fi'il mudhari'. Okey, ni fi'il mudhari'. Kita ambil nasara pun. Nah, tadi fi'il madhi kan? Jadi sama juga kita ada orang pertama, kedua dan ketiga, masculine dan feminine. Singular, dual dan plural. Kita ambil wujud yang orang ketiga singular, lelaki. Jadi yang suruh. Nasara yang suruh. Ya. Okey. Yang suruh. Jadi kalau dual tambah alif nun. Sama macam isim. Tapi dia bukan yang suruh ni lah. Yang surah ni. Yang surah ni. Untuk ramai, yang suruna. Waw nun. Tadi fi'il madhi waw alif kan? Ni waw nun. Yang suruna. Jadi yang suruh dia lelaki sedang akan tolong. Yang surah ni awak lelaki, dua orang lelaki sedang akan tolong. Dan yang suruna mereka bukan awak lelaki, bukan, maaf, mereka lelaki. Yang surah ni mereka lelaki. Yang bawah sekali mereka, kamu, mereka semua lelaki sedang akan tolong. Okey. Kita ada, lepas tu untuk feminine tan suruh. Bukan yang tan suruh. Ini agak pelik sikit tapi tak apa. Nanti sebab ada peranan dia nanti. Tan suruh. Tan suruh ni tambah alif nun juga, ya jadi ta. Tapi bila dia sampai ke plural, dia bukan ta lagi, pakai ya pula. Ini kadang yang membingungkan ni, kan? Yang sunnah. Tapi yang sunnah alhamdulillah tak ramai. Ada untuk Tak banyak. Tak banyak. benar juga semacam tadilah. Darab benar, pendek. Nun pendek kan? Nun pendek. Itu perempuan. Untuk orang ketiga, orang kedua, tan suruh. Lelaki. Kalau tengok ejaan dia sama, tan suruh. Jadi tan suruh kalau ta tu singular, boleh dia perempuan atau awak lelaki. Dan ini nanti ada polemik sikit. Tapi selalu biasa ayat tu kita belajar dalam konteks. Konteks atau makna lelaki atau perempuan, orang ketiga atau orang kedua. Okey. Tan surah ni sama juga. Tan surah ni tan suruna. Tan suruna. Ni untuk perempuan ni. Okey. Untuk lelaki tan surah ni, tan suruna. Untuk perempuan tan surina. Ni lembut sikit. Tan surah ni sama tan surna. Ni yang surna ni tan surna. Jadi ini untuk saya pun tak hafal semua sebenarnya. Saya hafal, saya ingat yang ni cukup dah. Yang lain, kalau dia bukan fi'il madhi, dia bukan lelaki, harus dia perempuan. Dia akan kita tengok konteks lah kan. Tapi kalau kita nak meneliti, kita tengok betul-betul lah. Kadang setengah penterjemah tu dia detail. Dia akan beritahu. Sebab tan surah ni boleh juga masuk dia perempuan atau engkau lelaki. Lepas tu ansuru, ini fi'il mudhari'. Kalau unsur dah fi'il amr kan, ansuru. Aku akan tolong. Nanti nun depan. Nanti kami akan atau sedang tolong. Jadi kalau tengok pada orang ketiga, kan? Semua mula banyakkan ya.
Cuma untuk hia je, dia perempuan tu je dia letak. Tapi kalau orang ya tu orang ketiga lah. Kalau orang kedua boleh dengan tak. Tansuru, tansurani, tansuruna, tansuri, tansurani, tansurna. Itu orang kedua. Anta orang kedua. Kalau ya tu orang ketiga. Kalau hamzah dengan nun itu orang pertama. Ansur aku, nansur kami. Okey? Right. Ada soalan? Cuma kadang-kadang fi'il mudhari' nanti ada dia yunsaru. Yunsaru ada yun. Yunsuru ada yunsaru atau tu majul ada yun, ada menggunakan yufsidu. Majhul. Itu bukan dia tu muaddi. Tu ada transitif. Nanti kita tengok, nanti kita akan saya explain kejap. Ada soalan lain? Macam mana nak bezakan yang ganti nama ketiga perempuan ada ta? Ya, saya sama. Ganti nama kedua semua ta kan? Lelaki dan Dia- perempuan. Hia perempuan, dia perempuan singular dengan engkau lelaki sama aja. Sama. Dan nak beza macam mana? Konteks. Ya dia lah. Tu konteks. Tu konteks. Itu kita kalau ada beza dia akan disyarahkan nantilah. Okey? Tapi biasanya Ustaz kalau dalam Quran bila tansuru tu dia refer kepada lelaki. Ya, Lelaki kan? Lelaki kedua lah. Sebab lelaki. perempuan orang disebut ya. Ya betul. Biasanya. Cuma ada dalam surah Ali Imran Maryam. kalau Maryam. tu ada beza antara hia atau anta. Itu nanti itu tafsir lah, tu tafsir. Okey, dah ada soalan lain? Kita berlatih lagi pula yang ni tak? Sekejap sekejap, maaf. Kita pergi next one. Latihan kan? Okey. Kita ambil whiteboard. Kita ambil jalasa tadi Kita ambil ni jalasa. Kita pergi bawah pula kalau boleh. Boleh pergi bawah. Tak boleh. Dia tak boleh ke bawah. Baik, kita clearkan dulu ni. Baik. Okey. Kita ambil jalasa. Jadi kalau dia tak macam tadi Nasrah yang turun kan. Jalasa ya jelisu bukan ya jelusu. Kan? Tu kena ingatlah, tu dia punya form dia lah. Selalu kalau orang suruh hafal jalasa ya jelisu, sami'a yasma'u. Nasrah yang turun dia ada 6. Hasiba yasibu. Apa lagi siapa dah tadi. Tapi itulah kalau nasrah yang tu daraba yatribu. Ada macam jalasa ya jelisu. Okey? Itu kena hafal. Tapi kita bukan nak hafal bentuk, kita tahu bentuk dia, kita tahu ejaan depan tu nak kenal dia. Ya, tapi kita nak tengok ni jalasa dia ya jelisu. Dia mana dia? Clear. Ada. Dia macam sipir Ustaz. Maaf? Dia macam sipir. Apa? Dia macam sipir kena hafal. Tersipir. Tidak. Kalau Nasara dia tak jadi macam tu, Ustaz. Maaf? Kalau Nasara dia tak jadi yang siru. Tak ada. Dia yang suruh. Itu memang kena memorize lah. Yang khas. Tu bila orang Arab tu dah ada 6 bentuk dia kena hafal. Kalau belajar bahasa Arab, kalau belajar bahasa Arab resmi lah. Saya nak hafal Quran dia tak perlu hafal tu sangat.
Saya terus pergi ke Quran. Okey. Kita ada astagfirullahaladzim. Ya, saya nak share screen. Whiteboard. Okey. Okey, kita ambil tak boleh pula. Okey. Kita mula. Okey, silap. Dia kena depan. Letak di belakang. Kita ambil jalasa dulu. Kita ambil jim dalam situ. Tulis huruf akar dulu. Jalasa. Okey. Kita tambah. Jangan tambah ya di belakang ni. Dia mati. Astagfirullahaladzim. Boleh kan? Tak boleh, tak keluar. Maaf dia buat dia lari. Tadi okey. Tapi jadi besar. Okey. Jalasa tambah ya di depan. Yajlisu. Okey. Jadi kalau dua tambah alif nun, kan? Ya, Iya. di, ka, ni. Kan? Ya, terpendek sangat. Lisani. Kalau plural, tambah waw di belakang. Itu aja. Ya je. Li sunah. Ya. Di sunah. Itu. Dia lelaki sedang atau akan duduk. Mereka dua lelaki sedang atau akan duduk. Mereka sedang atau akan duduk. Okey? Kalau perempuan, ya jadi sina. Kita sedap hafal. Ya jadi sina kan? Betul? Ijlisina. Ijlisi, ya jadi sina. Dia ya nun. Iya, perempuan tajlisun. Tajlisu, Ustaz. Perempuan Tajlisu. tajlisun. Tajlis. Tajlisu, tajlisani. Yajlisuna. Lepas tu ya. Yajlisuna. Susah ni. Ada sifir depan saya ni nampak. Ada sifir. Ada. Ada sifir. Ada sifir. Ikut tu je lah. Tapi dia nak tunjuk. Okey. Dia tajlis tu kan? Tapi bentuknya sama je lah. Dia tukar titik je kan? Titik. Tan, perempuan. Tajlisu, tajlisani, tajlisuna. Yajlisuna. Tukar ta je. Ya. Ya kepada. Lepas tu, tajlisani. Kan? Tajlisani. Oh ya, okey. Oh, yang ketiga baru ya. Yang ketiga baru ya. Guna Yajlisuna. ya. Ya jelisuna. Kita. Yang ketiga ya. Yang ketiga ya. Guna. Yajlisuna. Ya jelisna kan? Yajlisu. Bukan, dia ada mati. Yajlisna. Yang pendek je. Dia lisna kan? Yang pendek. Betul tak? Betul. Dia jelisna. Ya jelisna. Okey. Kalau lelaki, tajlisu juga. Tajlisuna.
Tak, lelaki tak untuk singular. Singular. Lelaki solat. Tajlis. Tajlis ta. Tajlis. Apa? Sama dengan Tajlis. dia tadi. Tajlisu. Sama dengan ni. Tajlisu. Lepas tu sama. Tajlisani. Sani. Lepas tu sama juga. Tajlisuna. Antum. So, yang ni sama tajlisani kan? Sama. Tajlisani. Ada nun. Dan ada alif saja, ada dual lah. Kalau ada alif ni dual. Okey? Ini tajlisuna. Ni bawa ada waw nun. Ni ada, ni ya. Ni tak. Tajlisu, tajlisani. Ini tajlisuna. Tajil, la, sin, waw, nun. Tajlisuna. Itu antum. Okey? Okay. Mana orang, perempuan pula. Anti. Perempuan, Dia lain sikit. Tajlisina. Tajlisina. ada ya tak? Ada. Ada. Ada ya. Dengar. Tajlisina. Tajlisina. Nah. Dia perempuan ni lembut sikit. Dia cakap lembut. Orang Arab ni Quran lembut. Tajlisina. Tajlisina. Itu. Lepas tu tajlisani. 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 Sama kan? Nah. Lepas tu Sama. Tajlisuna. tajlisna. 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 Sama dengan tajlisna, tajlisna. Itu Okey. Tajlisna. tajlis. Nah. Nah, pendek. Tajlisna. Dia na pendek itu perempuan lah. Nah, Tajlisna. Okey, lepas tu ajlisu, najlisu. Kita ada ajlisu, kita ada jim, lam, shin, Jim. hamzah. Ajlisu. Lepas tu kalau yang untuk ramai najlisu. Tajlis. Jim, lam, shin, tambah nun di belakang. Najlisu. Okey? Jadi bezanya yang ketiga, cuma ta tu kena hati-hati sikit lah. Antara dia perempuan dengan dia engkau lelaki. Lepas tu lain semua ta tu untuk orang kedua, lelaki atau perempuan. A untuk aku, na untuk kami. Okay, ada soalan? Maaflah tulisannya bengkok-bengkok Itulah nak beritahu kalau nak tengok sifir dia, boleh beli kat Shopee, Kaedah Pusar nama dia. Boleh juga tu. Tapi dia kalau macam dulu apa tu kawan dia ajar dia depan dia belakang dia dot. Ya, Boleh tak payah hafal dia pun tak apa, asal kenal yang ni aja. Dia jenis tu je tu yang kenal, ni yang penting. Ustaz, yang ganti nama pertama tu, dua orang dengan ramai tu memang sentiasa sama ya Ustaz? Betul. Sentiasa lah. Dia dari tak ada Sentiasa, kontak sama. lain. Nahnu boleh dua ataupun ramai. Okey. Okey? Baik, ada soalan lain? Baik, kita sambung. Okey, sekarang kita nak macam mana nak kenal itu fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Kita ada mudhari' dengan madhi. Pada atas aku berlindung. A'udhu. Aku telah berlindung. Ustu. Jadi tengok. Fi'il mudhari' kita kenal dengan tengok huruf di depan. Hamzah. Kalau fi'il madhi hurufnya di belakang.
Domain dia di belakang. Nak kenal domain dia apa? Siapa yang lakukan perbuatan tu. Fi'il mudhari' di depan. Aku berlindung. Ustu telah berlaku. Aku telah berlindung. Yang suruh dia sedang menolong. Nasara dia telah menolong. Ini standard lah untuk ni. Memang semua perkataan Arab kalau cik kat kamus dia tengok fi'il madhi orang ketiga lelaki. Nasara, daraba, jalasa, okey, sami'a semua tu. Okey, terus untuk awak sedang menolong tansuruh. Kalau madhi nasar ta anta. Dia yang depan dengan belakang. Kalau tatribuna, kamu semua telah sedang akan menolong. Tatribuna. Pukul, maaf. Kamu sedang memukul. Dalam past tense, darabatum. Fi'il madhi darabatum. Antum di belakang. Ini ta dengan ada waw lah. Waw plural kan? Ta dengan waw plural. Okey. Cuma kita nak tengok, ada tengok orang pertama, kedua, ketiga. Tengok aja pada fi'il mudhari' itu atau fi'il madhi. Dia kita tengok ada, kalau fi'il mudhari' khususnya lah sebab dia nak tahu plural ada waw belakang. Okey, terus kita ada yatribna, kamu semua perempuan sedang memukul. Darabna, pendek juga. Na ada pendek. Okey, jadi kamu semua perempuan telah memukul. Ni kamu darabna, maaf, ni mereka ni silap ni. Ni yatribna mereka. Maaf, mereka. Ya, dari mana? Lupa dah ni dah mention. Tak pun saya tukar ni. Okey. Okey, right. Mereka. Okey, sekarang kita pergi pada fi'il amr pula. InsyaAllah kita dah habiskan ni, fi'il amr. Fi'il amr, dia tak ada macam tadi 15 kan? Ada macam, kalau fi'il madhi dengan fi'il ni ada 15. Kan? 5 dekat 3 kan? Ada 3. Tapi fi'il amr dia ada 6 saja. Kenapa fi'il ada 6? Sebab dia hanya kita perintah pada orang di depan kita, tak ada orang ketiga. Dia tak ada perintah orang yang tak ada depan kita kan? Jadi dia 6 saja. Jadi kalau ini dia unsur dia ada sukun. Unsura 2 orang, unsuru ramai. Untuk lelaki. Untuk perempuan, unsuri lembut macam tadilah. Tajlisi nak. Kan? Unsura sama, dua sama saja. Lelaki perempuan untuk dua sama saja. Baik untuk fi'il madhi, fi'il mudhari' dia sama. Lepas tu unsur nak pendek. Dan kamu perempuan tolonglah. Okey? Iaitu bila. Jadi untuk kalau fi'il amr banyakkan dia belakang dia sukun atau singular, tapi depan dia banyak hamzah. Tak semualah ada perkataan. Kita tengok bagaimana fi'il amr terbentuk lepas ni, kita akan tahu. Jadi fi'il amr dibentuk, diambil pada fi'il mudhari'. Dia daripada fi'il mudhari'. Macam tadi kita yang suruh, dia sedang atau akan tolong. Dia akan buang huruf pertama. Yang ya tu atau nun kata aja ya lah dia buang. Jadi dia akan tinggal nun short ra dengan nun sukun. Bila nun sukun tak boleh bunyi kan? Sukun je tak bunyi, sukun tak boleh, dulu tambah hamzah. Ini hamzah yang membolehkannya disebut. Dia panggil hamzah apa, dia panggil hamzah tu tak ada baris. Dia ada bentuk bulat dan untuk hamzah wasal. Jadi unsur. Tu kalau daripada, kalau macam jalasa atau ya jelisu kan? Jalasa ya jelisu, buang ya jadi tambah hamzah. Jadi Ijlis. Okey, ijlis. Jadikan sukun belakang. Belakang jadi sukun. Huruf terakhir jadi sukun. Macam yakulu.
Yakulu dia berkata. Kan? Jadi bila buang ya jadi kul. Kul jadi sukun. Kul ni. Yakulu jadi kul. Jadi terus dia waw sebab waw tak susah nak sebut mat. Kul. Dia kira kul saja. Lam jadi sukun. Dia tak payah tambah alif. Boleh disebut kan tak payah tambah hamzah di depan. Seperti macam yusabbihu. Yusabbihu. Dia mensucikan yusabbihu. Jadi kita kena dalam kita baca sabbih isma rabbika, buang ya dia sabbih kan. Jadi boleh bunyi. Dia tak perlu tambah hamzah. Kalau kita baca sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi kan. Itu sama juga. Jadi itu keadaan dia. Di kebanyakan dia ada hamzah. Okey? Okey, kita ambil. Kita ambil jalasa. Kita buang yang ni. Kita ambil jalasa. Kita ambil ya jelisu kan. Ya jelisu. Kita ambil satu je lah. Ya jelisu. Kan? Ya jelisu. Okey. Kita Buang ya. buang hamzah. Buang ya. Kita buang ya. Jadi ya lisu. Oh, sorry. Tambah hamzah. Kan? Ijlisu. Ijlis. Ni jadi sukun. Okay, kita buat apa boleh. Tak cantik. Kita tambah. Kita tambah. Alif. Jim. Tam. Jim. Okey, jim. Tambah hamzah. Sebab dia lam ni baris kasrah. Jadi dia hamzah di bawah lah. Tak pada dia buat gini je. Ijlis. Jadi ni sukun. Ni sukun. Ijlis. Ijlis. Kalau dual, ijlisani. Kan? Tambah alif, nun. Ijlisani. Kalau plural, tambah waw. Wow, ijlisu. Ijlisu. Dia macam, dia sukun belakang. Dia sukun jadi dia macam fi'il mudhari', fi'il amr. Dia tambah waw, alif. Ijlisu. Itu plural. Okey. Kalau perempuan, ijlisi tambah ya. Ijlisani, ijlisna. Perempuan. Dia perempuan tak ramai. Tak ada. Dalam Quran pun, I think fil amr untuk perempuan, ada lah tak banyak. Ada. Ada, tapi tak banyak. Surah Maryam tu ada. Right? Jadi itu. Ada soalan? Apa ni kalau Ustaz, kita apa ni, jalasa jadi yajlisu, daripada yajlisu buang ya, Ya. tak disebut tambah alif. Ya. Tambah alif, Faham tak? hamzah. Jadi huruf dunia apa ni, Bunyi dia. baris tu ikut huruf yang ketiga. Tapi Lam. lam. Jadi ijlis. Nak jadi ijlis tu jadikan mati Sin yang huruf terakhir kena sukun. Kena sukun, mesti sukun Fi'il lah. amr belakangnya sukun. Ya. Nah, amar belakangnya sukun. Automatik jadi Betul. Kita ambil lain perkataan. Kita ambil tadi kita nasyarah kan, daraba. Kan? Daraba.
Daraba. Ya, ribu. Daraba kan? Hmm. Kau fi'il mudhari dia ya teribu kan? Ada ya. Ya. Tapi buang ya kan? Tambah hamzah. It, It. Ri. Rib. Rib. Itrib. Itrib. Okey. Nak tukar warna tak tahu. Nak tukar warna. Jadi kalau dun tambah alif nun, itu ribani. Kan? Kalau plural tambah waw alif, sukun hilang lah. Itu Idribu. sukun dia kat sini. Itu okey? Tapi ni tak ada sukun dia. Itu dengan. Okey? Yang penting bunyi dia. Quran ni banyakkan bunyi. Dia tengok bunyi. Kalau seorang dia nampak visual. Seorang dia dengar apa audio. Tapi dia petik ke audio sebab kalau baca Quran tu sunat. Dengar Quran tu wajib. Kan? Maksudnya kalau orang baca Quran, kita dengar dia wajib dengar. Kalau kita tak baca sunat. Itu jadi maksudnya lebih pada pendengaran. Dengar. Jadi kalau imam baca pun kita dengar kan. Kita tak tengok Quran. Itu kena tengok. Dan insya-Allah boleh pelan-pelan. Pelan-pelan. Kita ada seumur hidup untuk belajar Quran. Pelan-pelan lah ni Ustaz. Okey, kita sambung insya-Allah. Kita habiskan yang ni lah. Okey, ni contoh lagi fi'il yang lain. Fi'il majhul. Fi'il majhul kita ada dia kalau biasa ghalaba. Tapi dia jadi ghuliba. Ini majhul. Dia sama juga bentuk mabi, dia penyurut sama. Cuma dia jadi UI bukan AAA. Jadi ghuliba maksud dikalahkan. Macam ni husyira. Asalnya hasyara. Jadi husyira majhul. Dikumpulkan. Ini ada berlaku, ada juga tak sebanyak fi'il mudhari' lah. Okey? Ini kita akan lihat nanti bila kita baca, kita tengah buat latihan amali, kita jumpa, kita akan lama-lama kita kenal. Okey? Okey. Ini tu tadi fi'il madhi, ini fi'il mudhari'. Ada UA pula, yutraku. Kalau asalnya yatruku, kalau fi'il mudhari' biasa ataupun maklum atau masyhur dipanggil. Fi'il maklum atau fi'il mudhari' masyhur yang biasalah. Dia yatruku. Tapi bila dia jadi majhul, pasif, yutraku. Dia tak bertukar yang ditinggalkan, yang meninggalkan, tapi yang ditinggalkan. Ditinggalkan. Bukan yang ditinggalkan. Mereka ditinggalkan. Yutraku ni mereka ditinggalkan. Ya orang ketiga, ada waw plural, cuma dia majhul. Jadi mereka ditinggalkan. Macam ni. Yuftanun. Dia sama juga fi'il mudhari' bentuk, cuma dia dhamma dengan ta membil kasrah. Dia biasa yaftinun kalau mereka memfitnah, tapi yuftanun mereka difitnah. Mereka diuji. Yuftanun mereka diuji. Ya orang ketiga, waw plural. Kalau di bawah tusamma. Ini ta. Tapi ta ni kembali pada ia, hiya. Hiya bukan anta. Jadi singular. Jadi tusamma, sama nama, tusamma dinamakan. Ainain fiha tusamma salsabil al-insan.
ia dinamakan salsabila. Salsabila ni bukan perkataan Arab. Kau cek kamu tak jumpa. Dalam Quran, dia ada combine. Dua perkataan jadi satu. Dia kalau ni ada pandangan salsabila ada dua perkataan yang digabung. Sal soal, sabila jalan. Salsabila nak cari jalan ke soal. Kena banyak bertanya. Itu Surah Yusuf. Jadi I9 pihak sama ada. Petunjuk I9 ni petunjuk ataupun air lah. Bila air jadi lambang petunjuk. Lambang Allah beri petunjuk I9. Padanya dinamakan soal dan cari jalan. Salsabila. Okey, itu pendek. Kita buat latihan tak tempat masa ni, kita buat latihan masa tutorial nanti. Kita akan combine fi'il dengan mana? Dengan isim dan dengan haraf. Kita terjemah semua dari segi perkataan-perkataan. Dah tahu bentuk-bentuk tu baru kita pergi pada nahu. Maksudnya bagaimana perkataan-perkataan dalam ayat tu berkaitan antara satu sama lain. Baru kita tahu makna ayat. Kan? Okey, jadi insyaAllah kita sambung Jumaat nanti untuk latihan. Kita jumpa lagi insyaAllah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq. Wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya boleh upload ni hanya hari Ahad nanti. Sebab saya tu nak ke Muar lepas ni. Okey, semangat. Oh. Okey. Kita jalan insyaAllah.